kenyataan masalah berikut. Okey, anda ingin memasang sebuah tangki air. Okey ni ya. Okey, sebuah tangki air yang baru bagi menampung keperluan penggunaan air yang semakin meningkat. So yang ini dia punya baru dia punya ayat, tak masuk lagi dia punya isi. Oleh yang demikian, anda diminta untuk membina satu atu cara. So ini kamu kena buat atu cara. Tukar sikit color. Okey. Okey. Atu cara mengira jumlah luas permukaan ni, luas permukaan dan isi padu untuk apa? Untuk tangki air berbentuk silinder. So itu dia punya key point dia. Kamu kena bina coding di mana coding kamu itu boleh kira luas dan isi padu silinder. Okey, faham tak? Ini soalan dia yang saya minta kamu buat laporan ya. Okey, so kita tengok kawan muka surat 19 ni. Ini contoh pelaporan. Okey, yang ini bila kita nak buat pelaporan, kita kena buat fasa dululah. Bila kita sebab kita kena lalui fasa-fasa sampai fasa 5. Okey, first adalah fasa analisis masalah. Okey, ni betul. Dan teknik pemikiran computational yang kita gunakan adalah teknik leraian. Okey, ini betul. Okey. So yang kedua, okey, bila kamu dah nyatakan, kamu kena huraikan sedikit. Dalam teknik leraian ni, kita ada masalah besar dengan masalah kecil. So masalah besar kamu apa? Okey, boleh respon tak? Masalah besar apa? Masalah besar kita ada dua, iaitu kita nak kira luas permukaan dan isi padu silinder. Ini masalah besar kita. So masalah kecil kita, yang pertama kita kena kira luas silinder. Yang kedua kita kena kira isi padu silinder. Okey, habis dah fasa pertama, habis dah teknik leraian, di mana kamu telah menghuraikan dua benda lah, masalah besar dengan masalah kecil. Okey, jelas tak? Okey, kelas jelas tak? Jelas. Okey. Ini adalah contoh. Okey, ini adalah contoh kawan kamu Nanti kalau nak dapat TP6, kamu kena buat benda lain lah. Okey, kalau kamu buat benda yang sama tapi kalau kamu tambah baik, sebab kawan kamu ni dia dapat TP5 saja. Okey, TP5 pun sebenarnya dah kira tinggi dah. Okey, kalau kamu nak dapat TP6, dia nanti saya akan tunjukkan lah kenapa dia tak dapat TP 6. Tapi sebenarnya okey dah, TP5 ni memang terror dah. TP6 tu dalam sekolah ada seorang dua je. Okey, sebab kita nak cari kualiti Kalau kamu memang boleh dapat TP6, memang cikgu akan bagilah. Okey, kedua pergi kepada fasa 2. Fasa 2 adalah fasa reka bentuk atu cara. Okey, dalam fasa reka bentuk atu cara, apa teknik pemikiran computational yang kamu guna? Okey, yang ini kita guna teknik pengecaman corak. Kita nak cam corak luas permukaan, corak isi padu. So kita nak cam apa? Yang first kali kita nak cari persamaan dia. Persamaan dari segi pemboleh ubah. Okay. Pemboleh ubah. So untuk kita mengira luas, untuk kita kira isi padu, kita menggunakan pemboleh ubah yang sama, iaitu kita guna jejari dan kita guna tinggi. Ini benda yang sama. Okey, perbezaan dia adalah dari segi nilai dia lah. Okey, nilai jejari dan tinggi. Kemudian perbezaan dia nilai jejari dan tinggi untuk satu untuk isi padu, satu untuk luas. Okey, persamaan dia tadi adalah pemboleh ubah. Menggunakan pemboleh ubah yang sama. Kalau kita nak cari luas silinder,
kita gunakan jejari dan tinggi. Kalau kita nak cari isi padu silinder pun kita guna jejari dan tinggi. Itu adalah pemboleh ubah, benda yang sama. Tetapi yang membezakan keduanya adalah nilai-nilai yang kita masukkan. Nilai yang kita masukkan untuk luas, nilai yang kita masukkan untuk isi padu. Nilai, jejari dan tinggi. Okey, itu baru pengecaman corak. Jadi peniskalaan ni apa? Maksud kita nak tentukan aspek-aspek yang penting sahaja. Okey, yang penting dekat sini adalah kira luas. Kira luas, kita nak nilai jejari dan tinggi, so kita nak formula dia. So kita nak kira isi padu, nilai dia, jejari dan tinggi, kita nak formula dia. Ini teknik peniskalaan. Kita nak tentukan benda-benda yang penting. Benda yang penting adalah jejari dan tinggi. Dan benda yang penting dalam teknik peniskalaan ini adalah formula dia. Formula luas silinder dan formula isi padu silinder. Okey. Kemudian dalam fasa reka bentuk atur cara, apabila kita dah selesai teknik peniskalaan, kita guna teknik pengitlakan. Okey, pengitlakan di sini kita sediakan sudokod dan carta alih. Dalam contoh tak ada carta alih. Ya, sepatutnya kita kena buat carta alih. Ini ada penambahbaikan sedikit lah. Okey. Okey, so yang ini senang je, dia mula masukkan jejari dan tinggi, kemudian dia kira. Kira luas, kemudian dia kira isi padu, kemudian dia akan paparkan luas, kemudian dia akan paparkan isi padu, kemudian tamat. Senang saja. So ini adalah carta alih dia. Okey, nanti untuk grup ini kamu buat carta alih sekali ya, sebab saya nak bagi tipi 6 kalau kamu dah murnikan kamu punya ni, saya akan bagi kamu tipi 6. Yang orang lain, kalau kamu tiru dia punya ni bulat-bulat, kamu akan dapat tipi 4. Okey, kalau kamu buat benda yang lain, kamu akan dapat tipi 5 dan tipi 6. Dia tak boleh macam tu. Kalau kamu buat benda yang sama, kamu tiru orang lain punya, kamu dapat tipi 6, dia tak boleh lah. Dia tak ada kualiti kat situ. Okey. So, tambah baik buat carta alih. Okey, itu yang pertama. Okey. So, yang ini tiba pula fasa ketiga. Fasa ketiga adalah pengekodan. So, apa teknik pemikiran computational yang kamu guna? Iaitu teknik leraian. Okey, dalam teknik leraian, apa yang kamu buat? Okey, kamu akan mengekod. Kamu akan kod algoritma. Okey, kamu akan mengira luas permukaan, kamu akan mengekod isi padu. Okey, kamu akan buat pengekodan tu lah. Itu masalah besar kamu. Tapi bila kamu leraikan masalah besar kamu, apa yang kamu perlu cari? Okey, masalah-masalah kecil, kamu kena tahu pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalah. Macam mana kita nak buat coding pemboleh ubah? Isytihar pemboleh ubah dan isytihar pemalah. Dalam coding group ini, dia tak isytiharkan pemalah. Dia tak isytiharkan pemalah. Saya akan tunjukkan. Kemudian kamu kena cari coding, macam mana coding nak buat input. Macam mana coding nak proses. Proses tu macam mana? Kita nak kira luas, kita nak kira isi padu kan. Dan kemudian macam mana kita nak cari coding output. Kita nak paparkan kita punya luas dan isi padu kita tadi. Ini adalah masalah kecil kita. Ini adalah bahagian-bahagian kecil ya dalam teknik leraian. Dalam fasa pengekodan. Okey, apabila selesai teknik leraian, kita kena buat teknik pengecaman corak. Okey, dalam pengecaman corak, apa yang kita nak, apa yang kita buat? Okey, kita dapat mengecam bagi setiap bahagian kecil ialah penggunaan jenis float. Okey, jenis data dia. Okey, jenis data. Okey, jenis data untuk luas dan jenis data untuk kita nak cari isi padu, kita guna float. Float ini apa maksud float? Jenis data float ni macam mana? Boleh respon tak?
Jenis data float ni macam mana? Kenapa kamu tak guna jenis data integer, int? Kenapa kamu guna float? Float untuk perpuluhan. Bagus. Okey, jadi kamu dah cam corak tadi kan? Untuk input, untuk pemboleh ubah yang nak kamu masukkan nanti. Okey, kamu dah cam float, guna float. Ni yang samalah. Kemudian isytihar pemboleh ubah dan pemalar untuk menyimpan data. Ni kamu tulis je. Kalau input pula nak cam corak, okey, kamu kena pastikan nilai numerik kena masuk nilai angka. Tak boleh masuk nilai teks, tak boleh. Ni dalam pengekodan lah. Okey, nilai numerik. Proses, proses macam mana kamu nak kira luas. Ini dia punya formula. Formula dia 2 darab pi darab jejari kuasa 2. 2 pi j kuasa 2. Tambah dengan 2 darab pi darab jejari darab tinggi. Okey. Ini adalah nak cari luas silinder. Kalau tak tahu, pergi search dekat internet. Dekat dalam soalan exam, untuk formula ni cikgu akan bagi. Cikgu pun tak hafal luas silinder, tapi sebaik-baiknya kamu hafal lah kan. Sebab ni berguna untuk kamu nak kira matematik nanti. Ya, tapi dalam ASK ni kita lebih tekankan konten ASK itu. Formula ini kalau kamu ingat itu adalah ekstra lah. Tapi cikgu akan sediakan lah. Okay, so macam mana kita nak kira isi padu, formula dia kita kena tahu. Isi padu pi j kuasa 2 t. Pi j kuasa 2 t. Ini kamu nak kira formula isi padu silinder. Pi ini adalah pemboleh ubah ke pemalar? Aisyah Sufiah. Cikgu, pemalar. Ya, bagus. Pemalar. Pi adalah pemalar. So sekarang output papan luas permukaan dan isi padu. Okey. So ini adalah pengecaman corak. Okey, yang kamu gunalah. Okey. Okey. So yang ini kemudian bila kita dah cam corak, kita kena guna teknik peniskalaan. Kita nak perkara-perkara yang penting saja. So kita dah dapat kenal pasti pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar, itu benda yang paling penting. Kemudian nilai jejari, tinggi, luas permukaan, isi padu, ini benda yang penting. Okey, jejari, tinggi, luas permukaan, macam mana formula dia, isi padu, macam mana formula dia. Ini benda yang penting. Okey, kemudian input. Ini adalah untuk kod atu cara untuk input bagi luas. Okey. Jejari masukkan bagi luas dan isi padu lah. Sebab dia guna jejari dan tinggi kan, yang sama kan. Nak cari luas, nak cari isi padu, guna pemboleh ubah yang sama. Ini adalah kod atu cara untuk input. Tinggi sama dengan float, dalam kurungan input, dalam kurungan ni. Ni adalah ni. Ni kamu kena tahu. So proses formula dia. Macam mana kita nak buat coding formula. Macam ni. Yang ini kenapa buat macam ni, ini saya tak berapa nak setuju sangat. Sebab yang ini adalah pemalar. Sepatutnya pemalar ni kamu kena isytiharkan pemalar. Kamu sebenarnya boleh buat macam ni, tetapi ini bukanlah amalan baik untuk programmer. Yang ini sepatutnya tak boleh buat macam ni. Nanti kamu kena buat penambahbaikan ni untuk kumpulan ini supaya kamu dapat TP6. Okay, yang ini pemalar ni kita tak boleh letak kat sini.
Dia akan jadi serabut. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan kat mana kamu nak letak. So yang ini formula untuk isi padu pula. Ni pun tak boleh buat macam ni. Kita kena istihar siap-siap. So yang ini output, kalau output print, ni tak nampak ni dia punya coding dia print. So dalam kurungan buat double quote apa dia. Lepas tu kita panggil dia punya nilai lah luas tadi. Kita panggil yang ni. Boleh kat sini. So yang ini isi padu, ni kita panggil ni. Isi padu. Macam tu. So ini baru fasa ke-3. So kita tengok fasa ke-4. Fasa ke-4. Okey. Fasa ke-4 pengujian dan penyah perpijatan. So teknik leraian ni kamu boleh refer dalam buku teks Ni sama, boleh refer. Okey, cumanya tadi grup 3 USM, grup Alia Alia betul tak? Alia ada tak? Ada cikgu. Alia ada tiru bulat-bulat sedangkan dia terlepas pandang. Dia menyelesaikan masalah luas dan isi padu silinder. Tetapi apa yang Alia buat dalam grup dia buat mengira luas padang dan perimeter padang bola. Tu dah tak tepat. Grup tu. Jadi kamu kena hati-hati bila kamu buat rujukan tu Jangan ambil bulat-bulat. Ini memang ambil bulat-bulat tapi dia telah apply dalam dia punya tugasan. Ni betul lah. Ini semua boleh lah ni. Ini memang ambil bulat-bulat dalam pelaporan ni. Tak apa, tiru tak apa. Sebab ini sama je. Sebab yang depan tadi kamu telah nyatakan, yang ini sama je. Yang ini sama, ni betul. Ni betul ni cikgu tak payah ulang lah. Nanti cikgu akan letak dalam grup Telegram. Ni betul. Inilah yang kamu buat dalam fasa pengujian dan penyah perpijatan. Kamu menggunakan keempat-empat teknik pemikiran komputasional. Teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Okey. Ni semua betul lah. Ni semua tiru je dalam buku tu. Okey. Dan ni semua betul, teknik pengitlakan. Ni semua betul. Dan last sekali adalah fasa pengujian. Ni fasa 5 adalah fasa dokumentasi. Fasa dokumentasi pun kamu menggunakan keempat-empat teknik pemikiran komputasional. Kamu boleh tiru dalam buku teks tu. Dia tak ada masalah. Fasa 4, fasa 5 sama je. Boleh ambil bulat-bulat. Okey. So sekarang ni apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok saya tak copy and paste lah So yang ini dia punya atur cara, jejari sama dengan float, input, double quote ni and yang ni. Tengok amalan terbaik untuk programmer. Dia akan buat dokumentasi dalaman supaya programmer-programmer yang lain di dalam ni, programmer dalam ni ada berapa orang? 32 tolak saya 1, ada 31 orang programmer, bakal programmer ni. Okey, tahu apa coding ini. Ini coding apa? Okey, so saya buat kat sini aktiviti 1.3 muka surat 24 form 3 mengira luas dan isi padu silinder. So di sini saya buat pengisytiharan pemala. Yang ini Python ataupun Tony dia tak akan baca. Okay, dia akan terus pi. So saya telah isytiharkan pemala. Pi sama dengan 3.142. Kenapa saya isytiharkan pi? Supaya dalam saya punya atur cara ini nanti kita tak payah tulis 3.142. Kita panggil sahaja pi ini. Nanti program tu dia faham. So ini jejari, macam mana kita nak input jejari, nak buat coding input jejari. Jejari sama dengan float. Float ini adalah jenis data untuk perpuluhan. So input, pastikan kamu buat kurungan.
So buat lagi kurungan. So saya buat macam ni lah. Ni, sila masukkan jari, so tutup ni, tutup. So begitu juga dengan pemboleh ubah tinggi. Sekejap siapa pula yang masuk tu? Ada orang masuk ke? Someone, ni Pavin ni. Pavin Fabintra baru masuk. Okay. So yang ini pemboleh ubah tinggi sama juga. Inilah dia yang tadi kita cari. Dalam pengekodan kita dah cam pengecaman corak. Ini sama je. Tu cara dia sama je, cara nak tulis dia. Okey, kemudian ini yang berbeza dalam atu cara. Perbezaan dia adalah dari segi luas. So luas silinder sama dengan 2 darab pi darab jejari. So kamu kena betul-betul ya. Dia punya tanda buka tanda tutup tu kena betul. Okey, kemudian tambah 2 darab pi darab jejari darab tinggi. Ini untuk mengira luas silinder. Okey, yang ini untuk mengira luas isi padu silinder, pi darab jejari darab tinggi. Okey, so yang ini untuk nak paparkan output, nak paparkan luas permukaan silinder round. Kenapa saya buat round? Kelas? Ini tak buat pun tak apa. Round ni sebab apa? Sebab tadi kita float kan. Jadi kita nak bulatkan dia, bundarkan dia. So saya buat bundar kat sini 2 titik perpuluhan. Okey. So sekarang ni kita mula run. Okey. So kamu tengok ya. Okey, bila saya run. Kenapa dia tak boleh ni? So lambat sikit. Nampak tak? Sila masukkan jejari. Ni nampak? Nampak tak? Saya buat N ni, dia akan ada jarak tau. Okey. So bagikan satu nilai jejari. Okey, siapa nak bagi nilai jejari? Nanti kita akan check balik. Sama ada ini betul ataupun tidak. Ya, berapa? 5 boleh ke? Boleh, 5. So kita letak 5, jejari 5, kemudian saya enter, masukkan tinggi. Okay, tinggi berapa? Tinggi berapa? Bagikan nilai. 7. Okay, 7. So sekarang kita enter, tengok luas permukaan silinder ialah 377.04. Kita dah bundar kepada 2 tempat 2 titik perpuluhan. So silinder, isi padu silinder 549.85. So sekarang ini kita nak tahu betul ke tidak, kita perlu kira sendiri. Okay, cuba kira sendiri. Guna kalkulator nak kira silinder tadi 2 darab pi darab jejari. Kalkulator nak kira silinder tadi 2 darab pi darab jejari. Jejari kita tadi 5, tinggi kita tadi 7. Semua orang kira nak menentukan sama ada betul atau tidak program ini. Kalau kata nilai ini salah, itu bermaksud ralat logik. Atau cara boleh berjalan tetapi jawapan dia tidak betul. Itu adalah ralat logik. Okey. Boleh tak kira? Tolong kira jawapan kita ni. Kelas. Okey, sementara kamu kira. Tolong kira Nanti cikgu panggil nama. Apa kata cikgu, yang ni cikgu padam. Cikgu tak nak. Kamu tengok apa yang terjadi. Dia boleh juga kalau tak tulis ni. Okey. Okey. So cikgu run. Lambat sikit. Kamu tengok. Yang ini dia ada jarak kan? Yang ini dia tak ada jarak. Dia terus je. Okay, jejari tadi 5 kan? 5. Enter. Tengok. Dia jarak. Dia rapat. Sedangkan tadi kita buat yang /n tu, dia akan
menjarakkan kita punya jawapan tadi. 7. So, ni. Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Kelas, nampak tak? Nampak. So, boleh tak kamu sahkan? So, betul ke grup yang Khairullah tadi, kamu boleh baiki kamu punya ni ya. Kamu boleh baiki dan kamu boleh hantar personal kepada saya. Keempat-empat orang ni tolong hantar personal kepada saya. Tolong tulis masing-masing dalam buku masing-masing. Sebab PBD ni dia masing-masing buat sama-sama, bincang sama-sama, tetapi kerja kamu asing-asing. Faham tak? Faham. Kelas? Nanti kamu, nanti kamu buat tambah baik yang kamu punya tu. Tolong screen capture kamu punya kod atau cara dan dia punya output. Supaya saya boleh bagi kamu TP 6. Yang lain, kalau kamu buat, kamu nak dapat PBD juga, kamu boleh buat tajuk yang lain. Kamu tak boleh buat tajuk yang ni sebab kawan kamu dah buat. Kamu boleh buat tajuk ni juga tetapi kamu punya atur cara mesti lain. Kamu tak boleh macam ni. Kalau macam ni, bermaksud kamu tiru dia punya. Jadi nanti saya akan bagi tajuk-tajuk apa yang boleh kamu buat. Nanti saya akan check lah ya, supaya kamu semua dapat PBD. PBD ni macam kamu exam tau. Ya, beza sekarang ni kamu tak ada exam. Kita memang menilai kamu daripada bilik rajah. Bilik rajah di rumah kamu tu. Tapi saya akan follow up lah pelajar So, sekarang ni jelas tak? Jelas tak semua? Jelas. Okay.